Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih. Bila saya duduk tadi, saya dengar kata yang dulunya mantan penyanyi tak masih menyanyi lagi. Dan bila dikatakan bekas artis, tidak, bukan bekas. Semenjak pentas di Pakatan, saya bertambah popular. Alhamdulillah. Mesti. Terutama sekali saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih saya yang hadir pada malam ini. Dan juga saya ingin mengucapkan penghargaan saya kepada pengurusi majlis tadi, Abang Sulaiman. Dan juga calon parlimen kita P118 Setiawangsa, iaitu Ibrahim Tan Sri Yaakob. Saya kenal, bukan, saya panggil Pak Ibrahim. Pak Ibrahim. Sebab itu adanya saya di malam ini. Saya daripada Terengganu, saya terus kemari untuk memberi sokongan yang kuat kepada Pak Ibrahim supaya beliau dapat bertahta di Setiawangsa ini. Dan juga saya mengambil kesempatan juga wakil calon kita Muhammad Mustafa, pengarah pilihan raya saudara Abdul Rahim, dan juga petugas-petugas pada malam ini yang hadir. Sekiranya ada penjaga keamanan, polis, kita nak berbaik-baik, bukan nak bergaduh, bang. Dan SB yang merakam kata-kata ceramah kita malam ini, Alhamdulillah. Pada hadirin sekalian, yang saya katakan tadi, kita dengar tadi ceramah Pak Ibrahim, dan juga kita dengar ceramah di merata-merata tempat. Dan tuan-tuan dan perempuan mesti ingin tahu macam mana si penyanyi ni tiba-tiba dulu dekat atas pentas penyanyi dan sekarang di pentas politik. Saya nak berkongsi, saya nak ambil kesempatan ini, di mana bagaimana saya berubah, bagaimana saya inginkan perjuangan ini menang kepada Pakatan Rakyat. Sebab apa, tuan-tuan dan perempuan? Saya sebagai seorang penyanyi yang pernah duduk di atas pentas dulu, yang lampunya plop-plap-plip-plap bermacam kala. Orang kata tidak mau panas sedikit, orang akan sentiasa menjaga supaya sejuk. Atas pentas yang begitu canggih, kenapa saya sekarang sanggup bercakap? Kadang-kadang saya bercakap di atas meja. Yang paling seronok di atas pentas lori-lori, tuan-tuan dan perempuan. Tapi kepuasan itu berbeza. Sebab apa saya katakan? Saya menyanyi dulu di atas pentas. Saya pernah bernyanyi di rumah kenamaan menteri-menteri kita, anak-anak raja. Tuan-tuan dan perempuan, saya juga bertuah, Alhamdulillah, pernah pergi ke bawah sahabat kita, saudara mara kita, se-Islam kita yang begitu susah, begitu daif. Saya pernah, kalau kita tengok program bersamamu di TV, kakak-kakak, mak-mak kita tengok itu, tidak nampak sedihnya lagi. Dan saya pernah pergi rumah di Melaka tu, tak jauh. Satu keluarga anak-beranak tidur dalam kolong sampai beranak. Tak tahulah, kalau tak tukar kepada Pakatan Rakyat, mungkin sampai ke cucu cicit dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini yang membuat saya nak menukar, nak memperjuangkan. Tidak, saya mau senang hanya seorang saja. Saya juga pernah hidup susah. Kalau kita tengok artis dalam TV itu begitu canggih, tengok Dian Quintan kan dulu, dahsyatnya. Begitu punya rewang kat dalam TV. Tak tahu kadang-kadang dalam hati rempit, robak untuk mencari rezeki. Dan saya juga pernah tengok orang yang begitu susah berkongsi makan dengan semut api. Mungkin kita tak sedar. Sebab itu saya katakan tadi, Pak Ibrahim kata betul. Mereka ini cuma menjaga orang yang elit-elit saja, kawan-kawanku saja, yang hidup senang lenang, yang aku kenal saja. Kontrak juga diberi kepada yang aku kenal saja. Macam mana dengan kita rakyat yang begitu susah bekerja untuk menyolahkan anak-anak kita supaya mereka menjadi pandai? Sebab itu saya pergi dah. Bila saya bersama Pakatan Rakyat itu, saya kata kepuasan yang saya ada, yang saya ingin berjuangkan. Hak ini, hak kita, hak rakyat. Bukan kalau saya di pentas politik sebegini saya dah tak boleh nyanyi. Saya menyanyi, tak ada muzik pun saya nyanyi juga atas pentas macam ni. Tak kisahlah, sekarang ni lagi glamour sikit, ada tangga.
Tuan-tuan dan puan, saya pergi masa saya penyelaras John di Johor Bahru, Tanjung Puteri. Kalau saya ingat dulu masa saya tinggal di Tanjung Puteri tahun 80, ini saya nak kongsi ni, kesusahan rakyat. Sebab saya adalah rakyat. Saya pernah mengundi, saya tidak miss. Saya memilih wakil yang saya harapkan untuk saya, untuk kita semua. Saya di Johor Bahru. Saya sampai di sana, saya ingat waktu dulu tahun 80-an di Majidi Kampung Melayu itu begitu satu taman yang baru yang dibanggakan. Tapi apabila saya pergi sekarang ini Majidi Kampung Baru, Kampung Melayu di Johor Bahru, saya sedih. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sekarang ini dah zaman apa kita ini sekarang ini? Di sana masih menggunakan air perigi tuan-tuan dan puan. Masih menadah air hujan untuk membasuh pinggan. Apabila saya kesal, saya mengeluarkan apa pengalaman saya di sana, orang mengatakan saya ini menghina orang Johor. Bahkan saya nak menghina orang Johor apabila saya tidak suka apa yang orang Johor alami. Yang suami saya orang Johor, ibu mertua yang mengasihi saya orang Johor. Sebab itu saya di sana, saya nak memperjuangkan, saya nak keluarkan apa nasib orang Johor di sana. Inilah dia yang selalu kita dengar yang dimain-mainkan oleh orang UMNO. Ini yang kita selalu dengarkan. Sebab itu semalam di mana-mana tuan-tuan dan puan kita dengar ceramah kita tahu pasal Scorpion 500,000 lebih juta ringgit. Kita tahu pasal Shahrizad 250 juta ribu ringgit. Banyak lagi cerita yang kita tahu. Tapi bila saya dengar itu, cuma cukup ke tuan-tuan dan puan hanya dengar cerita tanpa kita berlawan, tanpa kita menegakkan hak kita? Sebab itu saya kata sekarang ini kita tidak dimiliki oleh kerajaan sesiapa. Selepas bubar, kita punyai hak untuk memilih. Tak lama lagi tuan-tuan dan puan. Sebab saya ni penyanyi dah tengok dah lemas dah. Kalau orang kata cincin 24 juta tu tipu, takkan batu sebesar gunung. Tidak. Betul. Sebab saya artis, hidup glamour ni saya tahu. Kalau beg tangan tu 5,000 tu is nothing. Kalau kata beg sampai 500,000 ringgit itu betul. Kalau kita tengok di Hollywood, kalau kat Malaysia ni tak tahulah panggil apa. Kalau dekat US Hollywood, kalau di India Bombay kalau kita kus-kus kot di Malaysia. Kalau kata beg tu, saya kenal Tom Cruise lah, bini dia saya lupa nama. Tom Cruise tu isterinya nak beli beg Hermes Perkins tu menunggu masa 3 tahun. Tapi malam ini saya nak selitkan kongsi. Kami artis bukan hidup senang semuanya tuan-tuan dan puan. Bukan hidup senang semuanya. Kami juga susah, termasuk saya. Tapi apabila kami artis di mata masyarakat kita, ini hak rakyat. Artis tidak boleh sorok. Apa yang mereka gelumang di atas pentas, masalah mereka kena berkongsi dengan rakyat. Betul? Semua nak tahu kan, peminat kan? Pasal artis, kita nak tahu. Sebab itu bila artis kadang-kadang bercerai, bila artis bergaduh, bila artis berhutang, akan keluarlah TV3 Suku ini dalam melodi mengenai artis yang bermasalah. Betul? Betul kan? Keluarlah satu program dipanggil Terjah. Pernah dengar Terjah? Buka lah beg tangan artis, tengok apa ada isi kat dalam. Berapa handphone ada. Saya dengar Awi ada 7-8 handphone kot. Dan Kuintan tak tahu lah ada berapa handphone. Buka, tunjukkan maruah artis ni, mengaibkan. Saya kata, bagus juga kau Terjah ni datang dekat saya. Saya nak cakap dengan dia, sebelum kau terjah beg aku, kau terjah lah beg Rosmah Mansur dulu. Betul? Tanya dia, betul ke Kak Mah yang orang kata cincin tu 24 juta? Terjah kan berani kan? Betul ke Kak Mah beg tangan ni? Tengok beg tangan tu boleh pegang tak? Oh, sebab apa? Orang kata dia lain, dia VIP. Hei tuan-tuan dan perempuan, Rosmah Mansur, Najib di situ, siapa yang pilih? Bukan ke rakyat? Siapa rakyat? Kita yang pilih.
Sebab itu saya kata bertanggungjawablah kita sebagai rakyat Malaysia. Kita pilihlah siapa yang wakil betul-betul yang boleh mentadbir untuk kita. Bukan untuk mentadbir hanya elit mereka sahaja. Sebab itu saya seorang artis, saya geram. Saya kata kita artis, kadang-kadang kalau kita tengok arwah Yahya Sulong, tengok begitu dimainkan isu. Bukan kita hanya membantu. Apabila kita tahu, pakatan rakyat tahu, kita bantu. Saya yang bagi bercerita, susah artis rakan saya, kita bantu sebanyak mana yang kita mampu. Kenapa sebelum itu mereka tidak bantu? Bukan saja Yahya Sulong, banyak lagi. Kalau kita nak lihat artis Tan Sri P. Ramlee yang diagung-agungkan, tanya tak anak beliau di mana? Sazali, anak yang amat dikasihi, di mana? Kerjanya apa? Saya dengar sapu sampah di Chowkit Road. Di mana royalti beliau? Itulah artis seperti kami, mempenyoalkan. Tapi artis ni banyak, seniman ada, karyawan ada. Najib bagi lagi satu, Yayasan Artis Satu Malaysia. Dia letak satu situ Najib. Najib pula dah. Dia letak siapa? DJ Dave. Saya terfikir, DJ Dave ni kawan aku ni, Nash ni kuat betul dengan UMNO ni, kenapa tak minta tolong jaga Yayasan Artis Satu Malaysia? Saya terfikir, bukan nak lagakan kan? Kenapa tahu geng-geng dia saja yang boleh negotiate ke? Yang boleh berbincang ke? Tapi tuan-tuan dan puan, ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Kita nak telus, kita nak terus. Bila dibagi 14 hari, Yahya Sulong arwahnya keluar daripada rumah, itu kita nampak. Teng Chua, YB Teng Chua pergi beri bantuan. Lihat, bukan kita tipu, bukan kita buat cerita. Diminta keluar kerana tak mampu nak bayar rumah. Tak fikir ke orang itu sakit, isterinya ada barah. Tapi cerita diolak-alikkan. Sebab apa? Kita tak boleh nak defend diri kita. Sebab kita tak ada TV suku, 3 suku. Kita tak ada RTM 1. Kita tak ada TV sampai 9. Semua dipegang oleh mereka. Saya tahulah, saya orang media, macam mana mereka manipulatekan cerita-cerita yang boleh mereka manipulatekan, menterbalikkan surat khabar. Kami artis, macam mana kadang-kadang keluar dekat dalam majalah-majalah tu. Bukan kami dapat bayaran pun, kami kena beli pun majalah tu. Nak tengok gambar sendiri kena beli. Ini yang dilaungkan royalti kepada kerajaan kita dulu, tapi tak nampak. Karyawan apa dia buat? Tak ada juga. Seniman tak ada apa juga. Mintalah tolong, mungkin Z Zaidi ni akan berubah, boleh tolong. Tapi kami, di mana artis-artis lain, apabila kami duduk di pentas Pakatan Rakyat, tak lama tuan-tuan dan perempuan, kami tak minta pun pangkat apa-apa ke tempat apa-apa. Tapi kami diberi peluang ceritakan masalah kami. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri memanggil kami cerita macam mana dalam manifesto ni, apa yang boleh kita masukkan untuk artis, memperbaiki. Ini dok panggil orang kat luar sampai bayar 2 juta. Penyanyi kat Malaysia minta lebih sikit kan? Boy, jual mahal. Sedarlah, ada yang kuitan, dia kata dah tua, muka dah repot, suara dah tak laku. Dia kata 200 cukup lah, boleh? Gelak agak. Tak ada kak, itu lawak aja. Dan kuitan ada harga diri, mahal. Tuan-tuan dan perempuan, itu saya katakan 2 juta. Tapi ada tak dia orang tengok ni, orang Malaysia ni yang nak dibantu ni, yang dibaiki lagi? Sebab itu saya kadang-kadang tak tahulah, kita tengok kisah macam-macam. Kadang Najib ni tak tahulah dia pemalu ke. Sekarang saya panggil dia Najib, dia jadi bapa menteri sementara je kan. Tak tahulah saya kata. Dia ni, sebab itu saya buat macam satu lagu ni, senang nyanyi. Boleh ya? Dia ada selingan sikit-sikit, boleh? Boleh ya? Ni lagu P. Ramlee ni, saya rasalah kalau arwah Tan Sri P. Ramlee bersama kita, saya rasa dia pun join kita kot. Lagu ni, lagu apa? Bila Sudah Berjanji. Sikit je. Kalau sudah berjanji, haruslah ditepati. Oh, Najib apa dah jadi? Semuanya janji dah jadi capati.
Amboi, akak gelak Cik ya. Sebab apa Cik? Sebab dia takut bini. Iya, pandai. Siapa kat sini takut bini ada? Ada kat sini takut bini? Tak ada? Tak. Kita pecinta wanita. Kita sayang isteri, betul? Sebab itu kita nak jaga tuan-tuan dan puan-puan. Kita sayang isteri, bukan kita buat ikut kata macam tu, macam dia lah jadi menteri. Kita sayang isteri, kita jaga. Sebab itu di Pakatan Rakyat kita ada agenda wanita yang untuk orang kata membantu apa yang kita tak ada wanita. Seperti caruman yang kita pergi merata tempat dan menerangkan. Di Pakatan Rakyat kita ada caruman RM50 diberi kerajaan pada Pakatan Rakyat sampai di Putrajaya nanti. Apa lagi bantuan yang akan kita dapat? Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Gaji yang rendah. Saya betul-betul mengharapkan, saya sebagai orang seni, saya betul-betul berjuangkan sampai demam ke apa ke, saya terus ceramah mana saya pergi. Sebab sementara itu saya nampak keadaan rakyat. Di mana-mana saya pergi, kebangkitan kita ini yang sudah sedar. Tak tahulah kalau di Kuala Lumpur, di Setiawangsa ini tak sedar lagi. Sebab mana-mana isunya sama. Isunya sama. Iaitu tanah yang tidak dapat. Yang tanah yang diduduki berlama tak dapat geran. Ada yang saya, baru-baru ini saya ke Pengerang Johor. Sebab saya sedih. Sedih pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Mereka nampak, mereka datang melulu-lulu menceritakan apa yang mereka alami di sana. Kalau dikatakan tanah yang dirampas, orang Tionghoa, orang Cina mengatakan saya apa? Dia kata apa? Kami sini sudah semua mau tukau. Jangan kempen sama orang Cina sini. Kami banyak sakit hati. Kalau mau kempen, you kempen sama orang Melayu. Betul ke? Dia kata orang Melayu itu apa itu panggil totok. Dia kata. Pasal apa? Tuan-tuan dan puan, dia kata kita bukan tak lawang. Cina dia kerja keras kan? Kita bukan tak lawang, kita lawang. Kita rumah juga ada. Tapi kita punya tanah, dia kata. Dia angkat dia bayar, dia ikut suka hati. Bukan itu wang, dia kata. Kita marah ini tanah, ini latok nenek kita punya. Termasuklah kita orang Melayu. Dan saya yang sedihnya ada satu keluarga yang membakar mereka satu keluarga sekali. Kerana apa? Tanah orang dah lah miskin. Dia ambil tanah dibayar sebanyak RM20,000. Kalau nak hidup keluarga, nak beli rumah lagi satu cukup ke RM20,000? Nak beli apa? Semenjak BN pemerintah ni semuanya naik, tak tahu apa bila nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya dapat sikit lagi ni. Ni dah dapat surat saman ni secepat ni. Cerita banyak ni kalau nak kongsi ni. Tapi tak sempat dah. Sebab apa? Kita bercakap mana-mana pun dah tak sempat. Kita cuma ada masa ni 5 hari bulan ini waktu kita mengundi. Saya mengharap, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, pupukkanlah semangat itu. Jangan kita jangan kita leka dengan TV3 suku akan mengeluarkan bermacam-macam fitnah. Sekarang pun dah macam-macam fitnah dah. Segala cerita yang memalu, yang mengaibkan, segala pono saya rasa dah keluar. Maaf saya bercakap. Saya nak sambung sedikit. Yang paling saya sedih di Johor Bahru ini, di Pengerang ini, kita tuan-tuan dan puan-puan, yang kita sayang apabila ibu kita telah tiada atau keluarga kita telah meninggal, bila kita melepaskan rindu kita kepada keluarga kita, apa yang kita dapat tengok selain pada doa, sedekah kita, iaitu nisan yang kita kunjungi, menziarahi kubur. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, di Pengerang, kubur saya sepak betul-betul. Kubur diubah begitu saja, kadang-kadang tak diberitahu kepada keluarga, ditukar ke tempat lain. Itu saya memikirkan apa kalau kubur orang yang kita kasihi, keluarga kita yang telah hilang, dibuat sebegitu rupa. Kita ni rakyat tuan-tuan dan puan-puan, apatah lagi. Adakah dia orang nak ambil tahu kesusahan kita? Dia orang nak ambil peduli ke? Sebab itu saya merayu.
Saya betul-betul seorang artis. Saya mengharap, saya seorang seni, saya mengharap, saya berjuang tidak kira masa, penat, letih. Satu hari, 2, 3, 4 tempat saya bercakap kadang-kadang. Sebab apa? Saya mengharapkan menang saja Pakatan Rakyat, duduk saja bertahta di Putrajaya, minyak akan turun, kereta akan diturunkan, gula api akan diturunkan. Yang betul menyeronokkan saya berdoa Najib diturunkan. Betul. Itu yang saya betul-betul mengharapkan. PTN akan dihapuskan, di mana anak-anak kita yang bersekolah, mak mengikat perut walaupun dapat pinjaman tuan-tuan dan puan, tetapi kita mengikat perut tidak cukup anak kita untuk belanja. Anak kita menahan. Apabila keluar belajar nak cari kerja bukan senang. Kena ada kabel. Sebab di Malaysia ini sudah diajar siapa kau kenal, siapa kau tahu, untuk mendapat kerja. Gaji bukan begitu tinggi. Tetapi orang yang ambil duit rakyat sebanyak 250 juta, anak beliau tak payah habis sekolah pun gaji dah 30,000. Mak berlembu saja. Sakit hati kan? Sebab itu bila kita dengar di TV, apabila lagu keluar, lagu apa kita keluar? Senyum, tak perlu kata apa-apa. Pernah dengar lagu tu? Senyum, tak perlu kata apa-apa. Dia suruh kita senyum je. Kau buatlah apa kau nak buat. Ini saya tak cerita lagi pasal IC tipu. Tak cerita lagi. Banyak pengalaman saya tahu. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah saya malam ini, izinkan saya nak nyanyi lagu saya satu. Boleh? Boleh ya? Tapi sebelum itu, boleh tak kita wakil di Setiawangsa ini beri kemenangan, sokongan kepada Pak Ibrahim kita? Alhamdulillah. Ini upah dia. Tapi nak minta RM5 satu kepala. Gelak. Saya suka lah macam gelak. Ku benamkan hasrat hati yang menyintaimu, kerana ku ragu untuk terus terang. Ingat lagu tu? Bimbang aku bimbang jika kau tak sudi. Tentu aku malu bagaimana nanti harus ku hadapi kenyataan. Jangan tepuk lagi, belum habis. Kenyataan harap kasih, tapi malang tiada balasan. Kecewa sedih setiap kali aku tatap wajahmu. Lidahku keluh dan membeku, tetapi sinaran sepasang matamu. Amboi abang, macam ini ya, buat aku semakin rindu, semakin sayang kepadamu. Kita lawan tetap, lawan tetap, lawan tetap, reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi, saudara dan saudari, kehebatan Dayangku Intan bukan saja di pentas artis, malah hebat juga di pentas politik.